Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi yassir wa la tu'aththir, rabbi tammim bil khair. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, syukur kita ke hadrat Allah Subhanahu Wa Taala, kita sama-sama lagi dapat berhimpun ataupun dapat berkumpul dalam YouTube channel saya, iaitu Sewangi Attar. Welcome back to channel my YouTube Sewangi Attar. Jadi terima kasih kepada rakan-rakan media sosial saya yang sentiasa melihat vlog ataupun video saya, dan juga yang sentiasa tak henti-henti untuk melihat dakwah saya di Facebook saya, iaitu Sewangi Attar, dan juga di Instagram saya. Jadi terima kasih banyak-banyak kepada sahabat-sahabat yang banyak menyokong saya, dan doa anda amatlah saya hargai, ya. Doa tuan-tuan dan doa sahabat amat saya hargai sangat-sangat. Jadi hari ini saya nak membicarakan iaitu topik tentang bab hidayah. Ramai orang dia dapat taufik, dia tak dapat hidayah. Tapi ramai orang dapat hidayah tapi tak dapat taufik. Okey, ramai orang dapat dua-dua. So hari ini kita membicarakan perihal hidayah. Hidayah itu milik Allah. Dia yang berhak untuk bagi kepada seseorang individu tersebut. Okey. Hidayah ni sebenarnya bila mana diturun kepada manusia yang Allah kehendaki kepada dia adalah hadiah, berupa hadiah daripada Allah Ta'ala untuk dibagikan kepada manusia yang Allah kata aku nak dia berubah. Jadi Allah bagi hidayah kepada dia. Okey, first time perasaan ataupun insting bila mana seseorang itu diberi hidayah oleh Allah Ta'ala, yang pertama sekali dia akan rasa macam serba salah pada diri dia. Dia rasa macam serba salah, dia rasa takut, dia rasa macam tenang fikiran dia, rasa nak menangis, semua bercampur baur. Bila mana pada ketika itu dia nak berubah step yang mana satu, sama ada dia nak solat dulu ke, dia nak puasa dulu ke. Kadang-kadang dia nak rebut semua benda. Dia nak puasa dulu dalam satu masa, dia nak solat dulu, dia nak qada solat dulu dan sebagainya, dia nak baca Quran dulu ke. Dia kena buat slow-slow. Dia tak boleh nak buat serentak dalam satu masa. Sebab itulah bila kita nak berubah dalam sesuatu perkara, bila kita dapat hidayah daripada Allah Ta'ala tadi, iaitu kita kena berubah slow-slow dan kita kena belajar slow-slow. Mula-mula bab fardu ain dahulu, iaitu belajar bab solat dulu. Lepas belajar bab solat, kita belajar bab Al-Quran dulu. Lepas tu barulah seterusnya bab fardu ain, bab najis, bab baca Quran dan sebagainya, hukum hakam dan sebagainya. Barulah kita akan lebih mantap. Okey, sebenarnya bila kita dah dapat hidayah daripada Allah Ta'ala tadi, tolong genggam baik-baik. Sebab kita dalam kehidupan kita nak dua daripada Allah Ta'ala. Yang pertama sekali mukarabatullah, yang kedua itu sakinah. Mukarabatullah tu apa? Mukarabatullah itu satu genggaman erat yang Allah Ta'ala grip hati kita. Allah grip hati kita. Orang yang dapat hidayah daripada Allah Ta'ala ni, Allah grip hati dia sungguh-sungguh. Ya, yang kedua pula iaitu Allah Ta'ala bagi dia sakinah. Sakinah ni kemanisan, ketenangan dalam jiwa dia, roh dia rasa tenang bila dapat hidayah tadi. Okey, seseorang yang diberi hidayah oleh Allah Ta'ala tadi, bila mana dia dapat hidayah tadi, yang paling susah sekali dia nak buat iaitu ketika bila mana dia nak istiqamah dalam selepas dapat hidayah tadi. Dia nak istiqamah dengan amalan dia tadi, dengan perubahan yang dia buat tadi. Kadang-kadang orang yang dapat hidayah ni, orang kata dia mengada-ngada dan dia menunjuk-nunjuk, padahal hidayah daripada Allah Ta'ala tu. Kerana ada yang sampai menangis, ada yang datang melutut jumpa saya, Ustaz, saya ni dapat hidayah daripada Allah Ta'ala, saya nak berubah sangat-sangat. Saya kata macam bagus awak ni, Allah pilih awak. Kadang-kadang hidayah ni dia datang pada kita melalui pelbagai bentuk. Yang ni saya gariskan, iaitu pertama sekali, kadang-kadang melalui mimpi azab kubur. Kadang-kadang Allah Ta'ala hadirkan mimpi azab kubur kepada mereka tadi, yang Allah Ta'ala pilih nak bagi hidayah tadi. Allah Ta'ala akan hadirkan dia mimpi yang buruk, mimpi kena azab, mimpi minum air panas. Itu semua adalah Allah Ta'ala nak bagi hidayah pada dia. Allah nak buka pintu hati dia yang rapat, yang ego tadi. Dan yang kedua pula iaitu orang yang diberi hidayah oleh Allah Ta'ala ni, kadang-kadang dia tengok muka orang soleh pun, Allah, dia tengok muka orang soleh, dia tengok ulama', dia akan rasa nak berubah. Itulah hidayah sebenarnya. Dia rasa tenang je tengok muka orang ni, Allah bagi hidayah kepada dia. Mungkin sebab seseorang orang alim tadi, hidayah Allah Ta'ala bagi pada dia, kita kena berbaik sangka. Sebab tu Allah wujud orang alim-alim ni, sebab nak bagi hidayah kepada manusia yang melihat dia, orang jahil ni, ya.
Okey, yang ketiga pula iaitu kadang hidayah ni melalui apabila melihat orang Islam bersembahyang. Saya pernah suatu ketika dulu saya Islamkan ada seorang nama yang bernama, saya lupa nama dia siapa, masa tu sekitar tahun 2007. Saya Islamkan dia dan saya bagi nama kepada dia, nama yang agak cantik. Saya lupa dah nama dia. Dia pun dah lama tak jumpa saya. Ya. Okey, saya doakan semoga saya dapat bertemukan dengan dia di syurga nanti walaupun tak dipertemukan di dunia. Okey. Pada ketika itu dia kata, "Ustaz, saya melihat orang Islam sembahyang, saya jadi macam dapat hidayah daripada Allah Ta'ala." Dia kata, mula hidayah tu nak sampai kepada saya bila mana saya pergi masjid, saya tengok ramai orang sembahyang. Sebab kawan-kawan saya semua terdiri daripada kalangan orang Melayu dan orang Islam. Bila hari Jumaat aja mereka pergi solat. Dan saya rasa nak sangat tengok macam mana cara mereka solat. Jadi saya duduk dekat tepi pintu masjid, saya tengok dia orang solat. Ada yang rukuk, ada yang sujud. Jadi saya tak tahu pada ketika itu sebab sedangkan saya ni baru lagi nak belajar tentang Islam. Tapi masa tu hati saya memberontak nak mengenali apa itu Islam. Jadi pada ketika itu dia datang jumpa saya dan saya telah Islamkan dia dengan mengucap 2 kalimah syahadah dan alhamdulillah sehingga kini dia masih lagi berpegang teguh kepada akidah Islam. Jadi syukur kepada Allah Ta'ala. Kita doakan semoga dia ni kekal dalam Islam dan mati pun dalam keadaan Islam juga. Okey, seterusnya pula iaitu yang keempat, hidayah ni datang bila mana mendengar alunan bacaan Al-Quran. Contoh, orang tu baca alunan Al-Quran dia sangat merdu, tiba-tiba orang yang bukan Islam tadi dia dengar, ataupun orang yang jahil tadi, orang yang buat jahat tadi, orang yang kufur tadi, dia dengar Allah syahdunya lah bacaan ayat Quran ni tadi. Sebab kita tengok balik macam mana Sayyidina Umar Al-Khattab dapat hidayah daripada Allah Ta'ala tadi. Ketiga bila mana dia nak pancung, dia nak lempang adik dia nak tempeling adik dia, Sayyidina Umar Al-Khattab ni terkenal dengan perangai bengis dia. Ketiga bila mana, saya ingat lagi, saya pernah ceritakan dalam satu vlog saya yang sebelum ni, ketiga bila mana Sayyidina Umar Al-Khattab ni ketika dia menjaga satu gudang makanan tu yang sangat besar, dan pada ketika itu seorang wanita nak berjumpa dengan dia. Wanita ni tak pernah lagi jumpa dengan dia. Lalu pada ketika itu wanita ni berjumpa dengan dia, bertentang mata, yang mengandung tadi 2 bulan tadi, tiba-tiba gugur kandungan ni sebab bila mana dia memandang wajah Sayyidina Umar Al-Khattab tadi dengan penuh kegarangan, penuh ketakutan. Nak tunjukkan Sayyidina Umar ni sangat gerun, orang lihat dia sangat takut. Jadi pada ketika itu macam mana Sayyidina Umar Al-Khattab yang garang, yang belum lagi memeluk Islam pada ketika itu, tiba-tiba dapat hidayah daripada Allah melalui dia tengok, iaitu terbaca satu surah, iaitu surah Taha, melembutkan hati. Tengok, dengan ayat Quran pun Allah berdakwah manusia ni dengan cara ayat Quran tadi. Dengan ayat Quran tadi, manusia ni didakwahkan oleh Allah Ta'ala. Nabi dakwahkan orang kafir tadi melalui ayat Quran, melalui hadis Nabi SAW. Hidayah ni untuk kita semua daripada Allah Ta'ala. Masya Allah. Okey. Jadi yang kelima pula iaitu mendengar laungan azan. Saya juga pernah mengislamkan seorang wanita yang ketiga bila mana bertemu dengan saya. Dia kata, "Ustaz, saya sentiasa waktu kecil dulu rumah saya dekat dengan masjid." Dia ni India. Saya sentiasa dengar azan. Jadi saya nak tahu sangat apa makna azan tersebut. Bila mana saya berkawan dengan orang yang bukan Islam, orang Islam, saya berkawan dengan orang Islam dan orang Islam beritahu bahawa laungan azan tadi bila sebut kataan hayya 'alas solah, hayya 'alal falah, maksudnya mari solat menuju kejayaan. Hayya 'alal falah itu kan menuju kejayaan. Hayya 'alas solah itu kan marilah solat. Bila solat kita akan berjaya. Jadi pada ketika itu dia kata saya tertarik dengan laungan azan tersebut. Jadi umur saya 18 tahun ke atas, ketika umur saya 21 tahun ataupun 23 tahun, saya terus memeluk agama Islam sehingga kini, dia kata. Masya Allah. Dia berjumpa dengan saya. Okey, seterusnya pula iaitu hidayah ni datang melalui mendengar cara orang alim bercakap. Sebab tu orang alim ni bercakap, ya Allah, macam Nabi cakap. Bila orang alim ni cakap, manusia-manusia ni akan tertarik. Kalau kita tengok macam mana habaib bercakap ataupun ustaz-ustaz bercakap dengan penuh kelembutan, dengan penuh kebaikan, maka orang akan jadi suka kepada dia, bukan sebab suka pada dia, tapi suka dengan agama dan watak yang dibawa tadi. Masya Allah, hebat sebenarnya. Dan yang ketujuh pula iaitu melalui akhlak orang Islam.
Sebab itulah kita sebagai orang Islam, kita kena tunjuk akhlak yang baik kepada orang bukan Islam, ataupun kita kena tunjuk akhlak yang baik kepada orang yang baru nak belajar Islam, supaya boleh faham, oh macam ni akhlak Islam. Bukan bila mana orang tu nak belajar, ditanya tentang bab fardu ain, okey tuan nak tanya tuan, apakah niat mandi wajib? Lepas tu kita gelak pulakan dia. Jadi pada ketika itu, mana akhlak Islam kita nak ajar dia ke arah kebaikan. Kita tidak boleh memerli dia, kita tidak boleh menganjing dia, ataupun kita tidak boleh menghina dia. Sedangkan kita kena peluk dia. Maksudnya peluk tadi, kita kena bawa dia ke arah kebaikan. Itu kita kena tunjukkan imej yang baik ataupun imej Islam yang baik kepada orang yang baru nak belajar menurut Islam, ataupun orang yang baru menerima hidayah tadi. Itu yang ketujuh tadi. Okey. Kadang-kadang hidayah ni datang, dia Allah Ta'ala bagi hint pada kita. Kadang kita rasa sedih, kadang kita rasa macam hidayah ni datang kadang-kadang melalui berbagai bentuk, kadang-kadang melalui perkahwinan. Kadang-kadang kita suka perli ataupun kita suka berburuk sangka pada orang yang bukan beragama Islam, tiba-tiba dia nak kahwin dengan orang Islam. Kita kata, oh itu nak dapat duit lah tu. Kita tidak boleh berkata begitu dan kita tidak boleh bersangka buruk pada mereka. Mungkin sebab perkahwinan tadi Allah nak Islamkan dia, Allah nak suruh dia mati dalam keadaan Islam. Kita tidak boleh menganjing dia. Sedangkan kita sendiri pun nama saja orang Islam, Muhammad, Ahmad, Taufik, tapi kita tidak menjalankan kerja agama. Kita tidak menjadikan diri kita ni sebagai orang Islam. Nama saja Islam. Kebanyakannya ramai orang yang beragama Islam, nama Islam, tapi dia tidak menjalankan kewajipan dia sebagai seorang orang Islam. Siapa yang mu'alaf sekarang ni? Adakah dia yang mu'alaf ataukah kita yang mu'alaf? Saya pernah berdialog dengan Ustaz Farid Rawi. Ketika bila mana dia pernah datang ke Temeloh, dia bertanya kepada saya, ana mu'alaf ke ataupun enta mu'alaf? Dia tanya pada saya. Soalan tu agak terkejut lah pada saya, sebab soalan tu mungkin dia kata, kenapa orang Islam, nama saja Islam, tadi tidak mengamalkan cara hidup Islam, tapi dia yang sebelum ni dia bukan Islam, tapi dia masuk Islam, dia mengamalkan cara hidup Islam. Itu persoalan yang harus kita jawab sendiri dalam hati kita. Tepuk dada tanya iman, bukan tepuk dada tanya selera. Kalau tepuk dada tanya selera, habis semua kita nak makan. Tapi tepuk dada tanya iman. Itu yang paling penting sekali. Okey. Ya. Jadi kita kena bersyukur kepada Allah Ta'ala bila mana Allah dah bagi hidayah kepada kita tadi. Allah dah bagi hidayah kepada kita tadi, kita jaga elok-elok, kita genggam elok-elok, kita polish baik-baik, kita jaga baik-baik. Sebab itulah hadiah yang paling bernilai sekali Allah Ta'ala bagi kepada kita, iaitu taufik dan hidayah. Susah nak dapat hidayah daripada Allah Ta'ala ni. Saya dapat hidayah pun ketika bila mana saya teringin, ketika bila mana saya bekerja di satu restoran. Pada ketika itu, saya tak dibenarkan untuk solat Jumaat. Nak solat Jumaat boleh, tapi dengan syarat kena keluar, iaitu seminggu 2 kali, sebulan tu 3 kali. Jadi bagi saya, apa guna kita sebagai seorang Islam tapi kita tidak boleh keluar sembahyang Jumaat. Pada ketika itu, masa tu saya muda lagi, baru lepas habis sekolah lagi, kita tak tahu tau. Tapi tiba bila mana kita dengar lawan azan, kita selalu pergi masjid, tiba-tiba hati kita teringin pergi masjid. Orang yang Allah Ta'ala bagi hidayah kepada dia ni, kalau dia tak pergi masjid dalam satu hari, dia seperti macam cacing kepanasan. Dia seperti macam ada satu cacing kepanasan pada diri dia. Allahu Akbar. Dia rasa macam tak selesa. Nak pergi mana pun mesti kena pergi masjid. Itu pada permulaan orang yang dapat hidayah daripada Allah Ta'ala ni sebenarnya. Macam orang lain pula cerita dia. Macam orang lain pula, dia rasa macam dia tak boleh kalau tak bangun tahajud. Mesti dia nak bangun tahajud. Itu orang yang mula-mula dapat hidayah. Okey. Tapi kita jangan sombong dengan hidayah, dengan pemberian yang Allah Ta'ala bagi. Bila kita dapat hidayah, kita kena bawa orang lain yang belum dapat hidayah tadi untuk dapat hidayah juga. Iaitu dengan apa? Dengan 2 cara. Yang pertama sekali, kita nasihat. Tak boleh nasihat, kita berdoa kepada Allah Ta'ala supaya dia beri hidayah juga. Seperti mana kita bagi hidayah. Sebab kalau boleh, kita nak bawa dia masuk syurga sekali. Bukan kita seorang nak masuk syurga. Jangan tamak. Ingat, jangan tamak. Jangan kita seorang saja masuk syurga, kita nak orang lain masuk syurga. Sebab itulah kita kena jadikan, iaitu media sosial kita, YouTube ke, ataupun Facebook ke, ataupun Instagram ke, ataupun Twitter ke, bukan untuk menabur fitnah, tapi untuk memberikan kebaikan kepada masyarakat dan berdakwah kepada masyarakat. Mungkin sebab dakwah yang kita buat tadi memberikan hidayah kepada mereka semua, kita dapat pahala, kita akan dapat saham untuk masuk syurga. Kita nak saham kat sana, bukan saham kat dunia. Kita nakkan pahala.
dan mereka akan masuk sama-sama syurga dengan kita. Kita nak begitu. Okey. Kita berdoa banyak-banyak supaya mereka yang belum lagi dapat hidayah ni, supaya Allah bagi hidayah kepada dia. Okey. Dan bagaimana untuk kita istiqamah selepas kita dapat hidayah daripada Allah Ta'ala tadi untuk kita buat amalan kebaikan? Yang pertama sekali kita kena ingat, sentiasa letakkan Allah dalam hati kita. Letakkan makhluk tadi pada genggaman kita. Letakkan Allah dalam hati dan letakkan makhluk pada genggaman kita. Kita hanya kena gunakan makhluk pada bila kita perlu saja. Tapi kita kena gunakan Allah Ta'ala sentiasa dalam hati kita. Sebab itu saya kata, kena letakkan Allah Ta'ala sentiasa dalam hati kita, letakkan makhluk itu dalam tangan kita. Apa itu makhluk tadi? Makwa kita, isteri kita, harta benda, anak-anak kita, iaitu kawan-kawan kita, semua kita kena letak di tangan. Sebab bila kita nak gunakan dia, kita pakai. Tapi dengan Allah Ta'ala, kita kena letak dalam hati. Sebab sentiasa dia bersama dengan kita, Allah Ta'ala tadi. Jadi insyaAllah, saya rasa sekadar itu saja vlog saya pada hari ini, iaitu tazkirah saya berkaitan dengan hidayah daripada Allah Ta'ala. Hidayah itu milik Allah dan dia berhak untuk bagi kepada sesiapa saja yang dikehendaki. Jadi berdoa banyak-banyak supaya Allah Ta'ala bagi taufik dan hidayah kepada kita. Bila Allah Ta'ala ketuk pintu hati kita tadi, dengan melalui hidayah tadi, kita terima. Jangan kita abaikan. Sebab itu adalah hadiah daripada Allah Ta'ala. Jadi insyaAllah sama-sama kita berdoa kepada Allah Ta'ala. Semoga Allah Ta'ala bagi hidayah kepada kita. Kekalkan hidayah tadi, tidak berpaling. Dan Allah Ta'ala bagi juga kepada mak, ibu bapa kita dan juga ahli keluarga kita. Dan juga semua sahabat-sahabat kita, muslimin dan muslimat. Jadi insyaAllah sama-sama kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azim sultanik. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampunkanlah segala dosa-dosa kami ya Allah, dosa-dosa kedua ibu bapa kami ya Allah, dosa-dosa kaum muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup ataupun telah meninggal dunia ya Allah. Kau berilah hidayah kepada kami ya Allah. Kau berilah hidayah kepada kedua ibu bapa kami ya Allah. Kau berilah hidayah kepada seluruh ahli keluarga kami ya Allah. Kau berilah hidayah kepada sahabat-sahabat kami ya Allah, jiran-jiran kami ya Allah, yang belum lagi kau beri hidayah kepada mereka ya Allah. Sesungguhnya ya Allah, kalau boleh ya Allah, kami ingin bahawa mereka sekali masuk syurga bersama kami ya Allah. Ya Allah Tuhan kami mohon kepadamu ya Allah, kurniakanlah kebaikan, bukan kejahatan kepada kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jangan Engkau bolakkan hati kami, jangan Engkau bolak-balikkan hati kami setelah Engkau beri hidayah kepada kami ya Allah. Kekalkanlah hidayah itu sampai bila-bila ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon kepadamu ya Allah, agar Kau tetapkan iman kami, Kau kuatkan iman kami ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Amin ya rabbal alamin. Jadi insya-Allah semoga Allah Ta'ala bagi hidayah kepada kita dan dikekalkan kita sentiasa dalam rahmat Dia. Ingat, hidayah itu milik Allah dan kita berhak untuk dapatkannya dengan cara iaitu sentiasa berdoa kepada Allah Ta'ala. Jadi saya rasa sekadar itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.